Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 877 dan antara paparan utama. Menteri Tebuk Atap jumpa alasan baharu terus gantung Parlimen. PAS takut hilang kuasa. Masak di halaman rumah mentua di kompaun RM50,000. Berhentilah menunggang agama. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Karim. Akhirnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan terjumpa alasan baharu untuk sidang Parlimen diadakan selepas tamat darurat. Kerajaan mengambil maklum gesaan beberapa pihak termasuk parti-parti politik supaya Parlimen dipanggil bersidang walaupun negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 yang masih belum reda sepenuhnya, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menegaskan bahawa seluruh jentera kerajaan sedang memfokus kepada tindakan imunisasi, rawatan, pengasingan dan pelan vaksinasi. Selain itu, katanya agensi penguatkuasa terutamanya Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Jabatan Imigresen Malaysia, Immigration dan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, masih lagi bertungkus lumus menjaga perbatasan tanah air daripada dibolosi pendatang asing yang membawa risiko penularan COVID-19 dari negara luar. Kerajaan amat menyedari tanggungjawab keperlembagaan constitutional responsibilities untuk memastikan penerusan proses demokrasi di negara ini terjamin melalui sidang Parlimen. Namun, keutamaan yang diberikan pada masa ini adalah usaha memastikan penularan wabak ini dapat dikawal sepenuhnya, termasuklah melindungi aspek kesihatan ahli-ahli Parlimen, pegawai-pegawai dan semua pihak yang berurusan dengan Parlimen, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau berkata, semasa darurat berkuat kuasa, semua pihak termasuk pembangkang masih boleh menyalurkan sebarang pandangan kepada kerajaan melalui saluran-saluran yang dibenarkan, termasuklah melalui jawatankuasa khas bebas yang ditubuhkan di bawah ordinan darurat bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai hal-hal berkaitan kuat kuasa darurat. Kerajaan memberi jaminan sidang Parlimen akan segera dipanggil apabila tiba masanya yang sesuai, sama ada sebelum ataupun selepas darurat ditamatkan pada 1 Ogos 2021 nanti. Namun demikian, perkara ini akan bergantung pada nasihat dan pandangan pakar yang akan diperolehi oleh kerajaan daripada semua pihak yang berkenaan, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, tegasnya. Menurut beliau adalah tidak wajar wujud kesangsian ataupun syak wasangka berlakunya salah guna kuasa kerana sistem kerajaan berfungsi sebagaimana biasa. Ini termasuklah dalam aspek pemantauan pentadbiran oleh pihak penguatkuasa, terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Audit Negara dan juga Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam PAC. Itulah alasan separuh masak terkini Menteri Undang-Undang Kerajaan Perampas Mandat Rakyat yang kini dibelenggu hutang keliling pinggang kerana tidak tahu menangani pandemik COVID-19. Adakah ahli Parlimen dan petugas Parlimen turut menjalankan kerja imunisasi COVID-19? Apa kaitannya agensi penguatkuasa seperti PDRM, ATM, Immigration dan RELA yang menjaga perbatasan daripada dibolosi pendatang asing dengan keperluan untuk Parlimen bersidang? Bukankah menjaga perbatasan itu memang sebahagian daripada tugas mereka sebelum adanya serangan COVID-19 lagi? Setelah kantoi dengan alasan ramai ahli Parlimen golongan warga emas yang berisiko kerana mereka juga turut mahu Dewan Rakyat bersidang, Taqiyuddin cuba mengambil contoh darurat selepas 13 Mei 1969. Alasan itu pun dipertikaikan lantaran senario yang berbeza. Kini muncul jawapan yang paling bebal seorang Menteri Undang-Undang dalam sejarah Malaysia.
budak tingkatan 4 pun mungkin boleh memberikan alasan yang lebih baik. Pada 4 Februari, Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin berjalan ke serata Ceruk Rantau sehingga ke Jakarta ketika wabak COVID-19 masih mencanak naik. Pada 11 April, Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad sampai ke Madinah semasa darurat sedang masih berkuat kuasa. Semuanya mereka boleh lakukan seolah-olah hanya rakyat sahaja yang dikenakan darurat. Untuk rekod, pada 24 Februari lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bertitah Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa. Kini Taqiyuddin guna alasan pincang semua sibuk dengan urusan imunisasi, lalu Parlimen tidak boleh bersidang sehingga darurat ditamatkan. Sedangkan seluruh penduduk negara ini boleh diimunisasi tanpa adanya darurat. Tidak hairanlah kalau rakyat berang dan kata kerajaan gagal. Ketakutan kehilangan kuasa akan menjadikan seorang penguasa itu korup. Ini kerana biasanya pihak yang takut hilang kuasa itu ialah gerombolan yang mementingkan dirinya sendiri. Setelah berkuasa, gerombolan ini menikmati pelbagai manfaat kelebihan yang boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya untuk meraih semakin banyak kelebihan. Hilang kuasa, hilanglah kelebihan itu. Justru ia dipertahankan menerusi tindakan-tindakan yang mementingkan dirinya sendiri. Di negara ini, siapakah penguasa itu? Adakah mereka yang inginkan darurat diakhiri ataupun mereka yang sedang menunggangnya demi kuasa politik? Mereka ini dikutai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang takut Parlimen bersidang. Namun Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang bertegas mempertahankan proklamasi darurat seolah-olah tanpanya pandemik COVID-19 tidak akan dapat ditangani dan semakin ramai yang akan meninggal dunia. Beliau menyifatkan mereka yang mahukan darurat ditamatkan sebagai golongan pelampau politik hinggakan melupakan nyawa manusia demi mencapai agenda politik mereka. Kerakusan mereka lebih teruk daripada golongan pelampau agama yang meletukkan bom dan membunuh dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan mangsa wabak COVID-19 yang tersebar di seluruh pelosok dunia terkini, kata Hadi dalam tulisannya yang diterbitkan di Harakah Daily. Menurut Hadi, faktor ekonomi dan keselamatan yang dijadikan alasan hanyalah sekadar batu pelindung nafsu politik menentang darurat yang sudah melampau. Namun, masih tidak boleh meninggalkan perangai politik gila yang melampau kerana telah kehilangan kuasa dalam khayalan, berebut kuasa antara satu sama lain dalam kumpulannya, sehingga merancang langkah politik laksana jerung lapar yang bersembunyi di sebalik batu kerana sukar untuk mendapatkan semula kuasa dengan segala cara yang benar ataupun yang bohong. Namun, jerung yang besar dan ganas itu tidak mudah untuk berlindung seperti udang di sebalik batu, katanya. Lalu Hadi Awang memetik ayat 243 surah Al-Baqarah mengenai satu cerita benar berkenaan penduduk negeri yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mematuhi arahan kuarantin disebabkan berlakunya wabak. Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya ramai kerana takutkan mati melanggar perintah pergerakan? Maka Allah berfirman pada mereka kerana murka terhadap mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka menjadi dalil Allah berkuasa menghidupkan semula. Sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 243. Apapun maksud Hadi memetik ayat tersebut, ia tidak sepatutnya digunakan sebagai dalil untuk meneruskan darurat. Ini kerana mereka yang mahu proklamasi darurat ditarik balik tidak pernah membantah prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Sedangkan pihak yang sering dilihat dalam beberapa imej yang tular melanggar kuarantin PKP ialah golongan penguasa pencipta proklamasi darurat itu sendiri dan gocu-gocu mereka. Tetapi Hadi nampak apa? Mengulas kenyataan Presiden PAS itu, Pengerusi Jawatan Kuasa merayu penamatan proklamasi darurat Khalid Abdul Samad berkata, beliau kasihan kepada Hadi dan PAS. Kata Khalid, Hadi tidak faham apakah itu darurat dan PKP kerana selama ini PKP telah pun dilaksanakan sebelum proklamasi darurat. Ianya kias ma'al farik yang sejelas-jelasnya. Bagaimana kita boleh samakan dengan golongan yang sanggup bunuh diri dan bunuh rakyat dengan sengaja, ya? Ini satu perumpamaan yang memang tidak berasas sama sekali, ya.
Bidas Khalid. Sebaliknya, Khalid berkata golongan yang berkepentingan politik adalah mereka yang melaksanakan darurat itu. Mereka merupakan golongan pengkhianat, pintu belakang dan tebuk atap yang mementingkan diri sendiri sehingga merosakkan negara. Justru, jika Parlimen dapat bersidang dalam tempoh darurat pun, kata Khalid, ia tidak akan merubah apa-apa kerana Muhyiddin masih boleh membuat undang-undang dengan kuasanya sendiri dalam darurat. Untuk rekod, Khalid telah menerima warkah dari Istana Negara yang memaklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Billah Shah bersetuju untuk menerima menghadap jawatan kuasa merayu penempatan proklamasi darurat yang diketuainya pada 22 April lalu. Nampak sangat pemimpin PAS takut hilang kuasa sehingga kelam pemikiran dan gagal membezakan antara PKP dan darurat. Adakah Hadi takut hilang jawatan sebagai duta khas ke Timur Tengah bertaraf menteri yang tidak perlu berbuat apa-apa sehingga makan gaji buta? Sungguh, korupsi itu bukan sekadar makan suap dalam transaksi urus niaga sahaja. Sejak bila memasak di halaman rumah mentua menjadi satu kesalahan jenayah? Jawabnya, sejak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih Putrajaya. Kejadian berlaku kepada seorang penjual burger Wan Muhammad Faisal Wan Kadir. Dalam kenyataannya kepada Kanun Amanah Negeri Kelantan, Wan Muhammad Faisal berkata semasa polis sampai, tiada seorang pun pelanggan di situ selain beliau dan ahli keluarga sahaja. Wan Muhammad Faisal juga memberitahu bahawa beliau merayu pada polis tersebut supaya tidak mengeluarkan kompaun kerana beliau sedang menyediakan burger untuk dihantar ke rumah rakan-rakan yang telah membuat tempahan awal. Kanun Amanah Negeri Kelantan telah menemui peniaga berkenaan susulan kisah viral seorang penjual burger yang dikatakan telah dikompaun sebanyak RM50,000 atas dakwaan berniaga melebihi had masa semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kanun Amanah Negeri Kelantan yang diwakili oleh Peguam Alawi Muhammad Rashid dan Nurizan Abdul Rahman telah menemui peniaga tersebut untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Menurut Peguam Amanah itu, pertemuan diadakan pada 26 April lalu kira-kira jam 10.30 malam dan turut dihadiri oleh beberapa orang saksi yang berada di tempat kejadian yang berlaku pada 25 April 2021 jam 11.10 malam di Kampung Rambutan Rendang, Kota Baru. Kanun tidak mempertikaikan kepentingan dan tanggungjawab untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, di dalam kes ini, kanun berpendapat sebarang tindakan haruslah dilaksanakan mengikut budi bicara. Mengambil kira tiada pelanggan semasa kejadian dan Wan Muhammad Faisal sedang memasak di halaman rumah mentua beliau dan bukannya di kedai ataupun restoran. Kanun mendesak agar KKM membatalkan kompaun tersebut. Dalam masa yang sama, kanun juga bersedia untuk menawarkan khidmat guaman secara percuma pada Wan Muhammad Faisal sekiranya diperlukan, kata Kanun Amanah Negeri Kelantan dalam kenyataan mereka. Kezaliman berlaku terhadap peniaga kecil seperti Wan Muhammad Faisal. Sedangkan funfair yang dikatakan beroperasi di sebuah taman hiburan di Cerah Selatan Balakong, Selangor didakwa melanggar SOP COVID-19 tidak pula dihiraukan. Dalam sebuah klip video berdurasi 13.35 minit yang tular di media sosial, jelas kelihatan orang ramai termasuk kanak-kanak berduyun-duyun pergi ke funfair berkenaan yang dibuka kepada awam ketika angka jangkitan masih lagi tinggi. Antara dua darjat tahap mega berlaku di mana-mana. Rakyat menangis, pemimpin Islam bersekongkol dengan penguasa zalim. Inikah bayangan kerajaan berintegriti, berkebajikan dan prihatin seperti yang ditawarkan oleh Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional untuk Pilihan Raya Umum ke-15 nanti? Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kezaliman kalian. Penggantungan Parlimen ekoran proklamasi darurat sehingga ke hari ini bukanlah bertujuan kepentingan politik mana-mana pihak tetapi untuk mendidik ahli Parlimen semua agar mengutamakan nasib dan kepentingan rakyat yang sedang bergelut dalam pandemik COVID-19, kata Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Dr. Ni Muhammad Zawawi Saleh. Beliau menyifatkan desakan demi desakan untuk diadakan semula persidangan Parlimen dengan segera hakikatnya tidak menzahirkan sensitiviti kebersamaan dengan rakyat. Menurut beliau, amalan demokrasi bukan hanya dengan bersidang, malah ia boleh disuburkan dengan keterbukaan dalam memberikan pandangan, idea,
cadangan dan kritikan menerusi menteri-menteri yang mewakili Parti UMNO itu sendiri dalam Kabinet Malaysia. Usah terlalu mengikut rentak Pakatan Harapan yang sememangnya dari dahulu tidak mempedulikan nasib rakyat dan isu ummah. Desakan mereka hanya mahu menunjukkan seakan mereka sahajalah hero, sedangkan merekalah angkara pada gelombang ketiga pandemik ini dengan tercetusnya pilihan raya negeri Sabah yang menjadikan rakyat marah dan jemu dengan isu politik yang tidak berkesudahan, katanya dalam satu kenyataan. Sekejap, Nik Zawawi kata Pakatan Harapan yang mencetuskan gelombang ketiga menerusi pilihan raya negeri Sabah. Ketua Dewan Ulama PAS ini sudah hilang ingatan ataupun apa? Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin mengaku pilihan raya negeri Sabah merupakan penyebab pandemik COVID-19 kembali mengganas. Puncanya kerana Tan Sri Musa Aman obses mahu kembali menjadi Ketua Menteri Sabah di tengah-tengah negeri Sabah dan negara berhadapan dengan COVID-19. Namun cubaan Tebuk Atap itu gagal kerana Dewan Undangan Negeri dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin. Datuk Seri Syafiee Abdal yang kehilangan majoriti mudah di negeri berkenaan mendakwa sebilangan ahli Dewan Undangan Negeri telah dibeli supaya menyokong Musa. Tindakan tersebut dikecam oleh pemimpin Pakatan Harapan yang menyifatkan pembelian wakil rakyat dalam cubaan menebuk atap kerajaan Sabah itu sebagai jahat, tidak demokratik dan tidak bermoral. Pakatan Harapan mengecam sekeras-kerasnya politik khianat yang dilakukan Tan Sri Musa Aman, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Perikatan Nasional serta tawaran sehingga 32 juta ringgit seorang bersekali dengan tawaran jawatan timbalan Ketua Menteri menurut kenyataan mereka ketika itu. Tiba-tiba Ketua Dewan Ulama PAS Pusat berbohong bahawa gelombang ketiga pandemik COVID-19 ini berpunca daripada Pakatan Harapan, sedangkan satu dunia menjadi saksi kepada adegan percubaan tebuk atap Dewan Undangan Negeri Sabah oleh UMNO dan Bersatu. Nik Zawawi wajar bermuhasabah menerusi hadis Rasulullah SAW yang beliau sendiri petik, yang maksudnya, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat akan bertanggungjawab atas rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang pula mengumpamakan mereka yang mahu proklamasi darurat ditarik balik seperti jerung yang ganas. Merujuk pada istilah tebuk atap itu, jom channel terlihat sabda Rasulullah SAW yang dipetik Hadi untuk menyokong tulisannya. Bandingan mereka yang bertanggungjawab melaksanakan sempadan Allah penguatkuasaan hukum dan mereka yang diambil tindakan seperti mana mereka yang diaturkan dalam sebuah bahtera. Ada yang diletakkan di bahagian atas dan ada yang diletakkan di bahagian bawah. Tiba-tiba, mereka yang berada di bahagian bawah itu adalah kalangan yang mahukan air dengan segera, terpaksa melalui mereka yang berada di atas. Lalu mereka berkata, tebukkan sahaja kapal ini tanpa peduli terhadap mereka yang berada di atas kerana tidak mahu mengacau mereka. Sekiranya dibiarkan mereka itu bertindak, nescaya semuanya akan binasa. Tenggelamlah kapal. Jika dihalangnya, nescaya semuanya akan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari 2493. Hadi mengaitkan hadis tersebut dengan analogi jerungnya. Jika yang menebuk kapal itu ialah manusia, maka ia wajib dicegah. Sebaliknya, jika yang menebuk kapal itu ialah spesies jerung, maka ia perlu dihapuskan sahaja demi menyelamatkan semua. Lihat sahaja kelibatnya, sepatutnya sudah dapat dikenali apakah jenis ikannya, sama ada udang di sebalik batu atau ternyata laksana jerung yang sedang menunggu. Inilah lagak pelampau politik yang tergila-gilakan untuk berkuasa yang akhirnya pada kemudian hari mereka akan menyesal disebabkan menyalahgunakan kuasa. Tegasnya, Hadi sebenarnya silap besar. Bagi kes di negara ini, kaki tebuk itu sebenarnya adalah anggota gerombolannya sendiri. Merekalah golongan yang tidak bersyukur itu. Mereka tidak dapat menerima hakikat kekalahan, terus merencanakan untuk merampas kuasa dan mengkhianati rakan sendiri dan rakyat yang memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Lalu mereka menobok atap tatkala pemimpin Pakatan Harapan sedang bertungkus lumus berperang dengan COVID-19. Hasilnya, semua mangsa dapat diselamatkan. Tiada yang meninggal dunia. Namun, selepas atap ditebuk, COVID-19 semakin menjadi-jadi kerana perampas ini rata-ratanya adalah ahli gerombolan kakistokrasi
paling tidak kompeten walaupun dahulu ada yang menjadi anggota Kabinet Pakatan Harapan. Apa lagi hakikat yang mereka mahu nafikan dan kebejatan sendiri yang dipertahankan? Berhentilah menunggang agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak.